Ini dia termometer. Kalau you all ada masalah, dia ada nota ni saya letak tu. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam, selamat petang ya. Yang ini kalau you tak faham dia punya, hai Mama Zah, tak faham dia, kadang-kadang you punya setting tu lari, you letak macam ni tau. You letak dalam ni. Letak dekat loyang you dulu masa dia punya setting, letak tengah. Macam ni. You jangan letak tepi sebab tepi tu nampak tak? Nampak tak? Saya malah nak alih dia, saya dah setting je. Nampak tak? Saya letak tengah-tengah. Kalau tak nak ada loyang, dudukkan aje lah dia kat tengah tu. Sangkut je kat dia dekat ni. Sangkut je dia dekat rak tu, dan awak dapat bacaan. Tak apa Zah. Zah, kita faham Zah. Nampak tak? Nampak tak termometer di dalam oven saya letak? Ada sesiapa nampak? Jauh sikit ni sebenarnya. Susah saya nak set up. Saya sebenarnya cari juga device yang bersesuaian dengan bengkel ni. Ada juga cakap tak nampak lah belum. Memang saya tahu serba-serbi kekurangan. Saya mencari juga. Nampak. Ada lagi yang nampak. So kalau you nak buat setting kat situ. Masa preheat ataupun yang sama tu je nampak. Lepas tu setkan tombol ni. Mana tombol ni? Tak nampak tombol lah. Katalah ini tombol lah. Ini oven digital saya. Dia jadi perhiasan je. Setkan ni ikut suhu dalam tu. Walaupun suhu kat sini ni contohnya 170. Kadang-kadang ini tak betul. Sebab kek you selalu problem, you pakai termometer tu. You pakai termometer. So saya ambil balik lah termometer ni. Panas. Panas. Okey. Tak ada orang yang nampak soalan. Tadi saya tanya soalan, orang tak ada bagi soalan. Saya lah bagi penjelasan kalau tak ada soalan lah. Right. Sebelum tu, siapa yang belum kenal saya sentiasa nak memperkenalkan diri walaupun Biah dah kenal, walaupun Mama Zah memang dah kenal, dah jumpa dua mata. Walaupun Puan Zila dah kenal, walaupun tak pernah jumpa. Hai Sharifah Masrina. Nampak? So, saya Siti Rock dari Siti Rock Cake. Saya pembuat kek lapis, juga menyediakan servis PJJ kek lapis online. So saya berasal dari Sarawak dan saya sekarang menetap di Labis, Johor. Labis ni kalau orang luar, especially orang Sarawak tak tahu, dia 2 jam je dari airport Senai. Sangat dekat lah. Kalau saya pergi JB pun dekat je sebenarnya. Dia antara dua. Dia pergi Melaka dekat, dia pergi JB pun dekat. Sebelum tu memang saya duduk Skudai, tapi yelah kita dah sejak PKP tu saya duduk sini. Last lah jadi duduk sini. Nanti jumpa teacher Allah, insya-Allah dia balik. Mama Zah dia dekat je dengan rumah saya ni. Dia Felda tenang, saya kampung tenang. Nampak. Alright. So terbaru ni event saya pertandingan kek lapis online terbuka kepada semua yang join. Kami kad berapa teacher? Kami kad berapa? Sharifah, saya tak faham tu. Kami KTB berapa teacher? Tingkat berapa ke apa tu? Cuba explain balik apa tu? Sharifah. So saya aktiviti tu terbaru yang tengah berlangsung adalah Batu Pahat. Dekat je. Tunggulah, kita lama tak pergi asam pedas Batu Pahat. Muar lah Batu Pahat tu lah. Tapi kalau orang Sarawak ataupun Sabah, normally kalau orang Semenanjung memang dia tahu lah dia ni. Kalau orang Sarawak you datang Batu Pahat, Muar cantik, Bandar Muar cantik. Saya cakap serius, bersih, saya suka. Bandar Maharani walaupun dia apa tu, cantik kan dia punya bandar. And then untuk pertandingan kek lapis online ni, dia terbuka pada semua yang dah join PJJ Siti Rock yang kek lapis cranberry cheese, batik unicorn dan tiramisu. Nanti insya-Allah kalau kita ada event lagi, kita anjurkan terbuka pada semua resepi Siti Rock. Kita nak tengok dulu respon 3 resepi ni dulu. So kalau awak ada join 1, boleh masuk. Ada join 2, boleh masuk. Join 3 pun boleh masuk. Kelebihan orang join 2 atau 3 resepi, 3 resepi dia boleh hantar 3 hasil pertandingan.
Kalau dua hasil pertandingan. Kalau satu je lah. Kalau 3 tu dia nak hantar 1 tak apa. Kalau 2 dia nak hantar 1 tak apa. Kalau 1 nak hantar 3 tak boleh. Kita ikut resepi yang awak join lah. Okay. And then macam mana nak join pertandingan ini? Sekarang pendaftaran masih terbuka daripada 5 hari bulan hari tu sampailah 8 hari bulan hari terakhir pendaftaran masuk ke grup pertandingan Kek Lapis Online Anjuran City Rock Cake. So 19 hari bulan pertandingan itu akan bermula. So untungnya siapa yang masuk awal ni, saya beritahu boleh siap-siapkan. Awak tengok peraturan, siap-siapkan resepi awak. Tu ada Mama Zah kat situ. Siap-siapkan resepi awak dah melapis ni, dekor cantik-cantik apa semua. Ambil snap, tunggu masa nak bertanding baru post kat FB. Sekarang jangan post FB, nanti terbatal. Sayang nak kena buat balik. Simpan. Kalau you macam ada nak minta tip, jangan tanya dekat grup pertandingan tu. Matilah aku kena kecam Josh. Dekat grup tanya, dekat grup WhatsApp pula, grup PJJ dia. Boleh saya bagi sikit-sikit tip dekor. Moga you all dapat buat dekor yang cantik-cantik lah. Saya tunggu gambar kek Puan Zila. Yelah, saya pun berharap jugalah. Kak Wina pun dah ada hari tu. Miss Jack join live. Tak apa. Sharifah. And then satu saya nak tekankan, pertandingan ini tiada yuran masuk. Kita tak ada bagi yuran masuk. Pertandingan percuma je. Cuma bayar masuk PJJ je. Kalau you dah ada resepi, tak payah masuk, bayar. And then semua yang masuk bertanding, kalah atau menang, semua dapat kupon PJJ. Kalau yang masuk register tapi tak bertanding, ada dalam grup je, itu tak dapat kupon lah. Yang bertanding je dapat kupon. Kalau awak nak tahu detail info dia, awak tengok kat page saya ada poster warna merah. Adalah perempuan nama Sharifah Rogaya bercakap-cakap tu, dia juga. Ada cara dia masuk. Alright. So kita sambung kita punya petang ni. So yang ini adalah loyang 883. Normally geng-geng kita kat Semenanjung ni ataupun Singapura ataupun Sabah banyak guna ni. Geng-geng Kek Lapis Sarawak, kadang-kadang yang saya guna dalam tu ada 8.5. Dia lebar sikit lah. 8.5 ni bukan apa, dia sangat cantik sebab dia punya pengecutan kek tu 0.5%, di mana kalau kita potong 4 kek tu pada 4 bahagian, dia sangat sesuai dengan bekas kek H16L. Memang sangat ngam dan cantik yang transparent tu. Saya sangat suka bekas tersebut sebab dia solid, dia transparent, nampak kek kita dalam tu. Mungkin ada yang guna packaging sendiri kan, tak ada masalah. Kalau yang suka guna tu, yang baru-baru nak buat kek lapis, kalau tak tahu korang packing pakai apa, tak apa, you tanya je dalam grup PJJ, mana-mana you join. Kalau saya nampak, saya akan respon. Tapi kalau you suka nak mencari dalam page saya ada letaklah contoh-contoh dia. So saya nak tengok dulu. Sebab saya testing yang tak ada telur ni, so kita nak tahu jugalah macam mana jadi dia. Right. Okay. Dia sangat lembut lah adunan ni. Sangat lembut. So, sikit lagi. Mungkin dia punya serbuk tu ada kurang sikit, tapi boleh di-adjust lah. So untuk tips untuk melapis ni senang je. Kalau you tengok, kalau you buat kek lapis ni, kadang-kadang you tengok kawan you dapat bawah permukaan lapis ni, kek lapis ni cantik sekata tak kedut. Kalau you buat pula kadang-kadang berkedut. So kalau tips saya lah, kalau saya memang saya guna benda ni, then saya potong aluminium foil. Ni aluminium foil saya. Ini aluminium foil saya. Aluminium foil ni saya potong, and then saya spray dulu kat sini. Lepas tu saya lapit aluminium, saya spray sikit. Bahagian dalam ni you jangan spray.
Kalau you spray, you akan menyebabkan kek you mengecut ataupun cepat meregang. Jangan spray. Kalau you spray first layer, you akan sangat-sangat bermasalah melapis kek. Dia bakar cantik tapi keluar je tak sampai macam 10 minit 10 saat sangat laju dia mengecut. Itu problemnya kalau you sapu tepi ni. Sapu tengah ni, ini sahaja. Tapi saya suka nak advise, saya suka nak bagi tahu, kalau you sangat-sangat kalau you tak pernah mencuba, kalau you macam nak testing, guna aluminium ni memang cantik lapis loyang ni, tapi masa cabut dia you kena berhati-hati. Kalau you tak begitu cekap nak buatnya lah, sebab potensi dia melekat adalah tinggi. Kalau you first time testing okey, tapi kena ada caranya. Kalau buka kan, kalau saya lah, saya bagi tahu tips saya, kalau kek tu dah terbalik, saya tak buka terus. Tengok kenapa senyap. You all respond bagi like, bagi love. Okey. Ini apa tu? Ini bontot kek. Bontot dasar kek yang dah siap. Okey. Dasar kek. Dasar kek. Dasar kek tak kedut. You pangkah kedut. Tulis macam tu je. Ini dasar kek yang tak kedut. Ini adalah you punya aluminium foil ataupun bagi right. Ini adalah aluminium foil you dah lekat kat sini tadi. Saya tunjuk dulu Ada macam-macam teknik. Yang jenis apa tu? Parchment paper yang melekat tu pun ada juga. Tapi saya dah cuba, saya tak sukalah result dia. Tak gemam. Ini contohnya sorry. Kek awak dah masak, awak dah terbalikkan. So dia masih melekat pada kek awak. Awak janganlah cabut dulu. Apa buat? Awak pakailah sarung tangan, awak gosok-gosok lah dulu kek awak ni. Gosok-gosok kek awak ni. Supaya dia slowly memakai loyang loose. Boleh juga kah pakai aluminium? Boleh. Lagi senang nak bentuk. Boleh pakai aluminium. Saya pernah, saya ada loyang loose macam ni. Mana loyang loose saya? Loose best. Saya pakai, lagi senang nak bentuk. Sebab kertas susah nak melekat. So saya memang pakai aluminium lah. Dia akan bentuk ikut sini. Ni loose. Sama ada tu. So you gosok-gosok, dia akan ada menyebabkan tindak balas. Jadi benda ni yang dah melekat tadi slowly akan ada renggang. Bila dah renggang, janganlah macam ni. Sabutlah sikit. Dan sabut sikit-sikit. Sekali you buat, you tahu tekniknya. Tak susah sebenarnya. Cuma first time buat tu saya cakap, jangan terlampau confident, kena buat hati-hati. Next time, kali kedua nanti you akan tahulah rentak dia macam mana. Kek saya. So, kek ni saya, tak apalah, saya akan masuk layer kedua. So, sikit lagi ni. Alright. And lepas tu you layer lah seperti biasa. Layernya kalau you convenient pakai sudu yang lurus tu pun boleh. Kalau you pakai sudu macam ni sudu makan biasa. Saya bengkokkan. Jadi tangan kita bila melapis dia tinggi lah. Kadang-kadang tangan kita yang potensi kena hujung ni. So that's why saya suka macam ni ataupun you panjangkan. Kalau you adunan tu sudu tu flat, tangan you ni potensi juga kena adunan. Tapi depend dengan you lah. Saya memang bengkokkan sudu saya begini. Ada juga kawan kita yang sudunya memang 90 degree lagi tinggi. Terpulang pada you. Itu hanya macam tip-tip yang saya share untuk you, macam mana nak mudahkan you lapis, macam mana nak selesa nak melapis. So far boleh faham tak apa yang saya cakap ni? Ni punya adunannya. Belum settle lagi ni. Tapi insya-Allah lah dia boleh. Dia kasih dulu.
So masa melapis, kalau layer pertama ni you jangan risau sangat, especially kek lapis coklat. Layer pertama dia akan cepat meregang sebenarnya, akan cepat meregang. So you just layer je, jangan you macam terlampau aduh layer aku tak masak ke, sapu je. Layer pertama tu memang akan cepat meregang. Tapi kalau you sapu minyak lagi cepat meregang. You sapu je, you layer je macam biasa, dia meregang ke tak meregang, lantak dia lah. And then cepat-cepat masuk dalam oven. Waalaikumsalam jamaah. Faham, okey. Dah katakan layer kedua pun sikit lagi dia akan cepat meregang. Kalau you cepat-cepat settlekan ni, layer 2, layer ketiga, walaupun macam adunan cara you handle adunan tu sekatanya tak apa, nanti you dah faham sendiri adunan tu, you akan tahu macam mana nak handle dia. So layer ketiga dia akan slow, sangat lambat nak meregang, sebab adunan ni dah jatuh dekat base tu, dekat dasar tu, dia akan dah start melekat lah. So dia udara nak keluar, udara panas bawah tu nak keluar susah sikit, sebab you dah ditutup, permukaan dah tutup, and then dia susah sikit nak tembus kita punya permukaan kek tadi. So Izzah burn, hai, waalaikumsalam Izzah. So you lapis je macam-macam. Layer keempat insyaAllah dia start tabir. Kelima, okey. Sama juga kalau you buat kek lapis Cadbury macam tu, jalan aja. Kalau first you problem, 2 problem, 3 problem, sampai last layer lah you problem. Susah nak dapat, boleh tapi susah nak dapat. Seriously cakap, dia okey nanti layer akhir, tapi kek you bahagian tepi tu dah problem sebenarnya. Kalau dia dibuka dia dah problem. Cikgu, mooncake dibakar lepas habis melapis, kira dah masak, kena rupa kering, apa sih kena kalau dia lepas dibakar, kek aku nanti hangus dalam. Dia sebenarnya macam ni, kalau kek lepas dibakar, dia ikut jenis resepi. Ikut jenis resepi. Kalau resepi you ada pakai, resepi awak ada pakai penggunaan krim dan cheese yang banyak. So kalau suhu dia tak cun, memang dia akan nampak macam kering sikit. Tapi dia kering sikit. Tapi tapi nanti dia sejuk, dia okey. Cuma dia nampak macam mana saya cakap Alright, macam ni saya ulang balik Kalau dia nampak kering macam mula-mula tu, itu biasa sebab kebanyakan semuanya macam tu. Kalau you memang nampak tak kering, lembab-lembab saja, nanti kek you dia punya pengecutan tu jauh. Maksudnya kalau kek macam kek ada buah, ada coklat, kek Cadbury, you kena bakar betul-betul adunan dia. Kalau you tak bakar betul-betul adunannya, you takut dia sangat jaga dia tak nak perang, you akan dapat masalah problem memotong, and then kek you akan kecut juga satu hal. And then sebab dia ada coklat tu, dia tak boleh grip coklat tu. Tu satu. Kalau you takut dia tak nak kering, dia kering ni pada saya normal sebab dia dalam ni. Lepas tu nanti dia akan slowly moist. Slowly moist. You ambil masa, kalau saya 6 jam selepas dibakar, saya akan cool down suhu bilik. Kalau dia terkuning macam hitam sikit tu lain lah. Itu macam hangus lah. Kalau macam kek evergreen pun janganlah terkuning sangat. Kering nanti dia tak sedap juga. Kek cheese, kalau terlebih pun sikit pun dia macam kering sebenarnya. Yang ada krim, ada cheese tu, dia tak kering. Saya tak pastilah awak simpan macam mana kek awak tu. Kalau dah esok dia jaranglah kering saya rasa. Melainkan resepi tersebut awak penggunaan dia punya telur itu tidak berapa balance sukatannya. Kalau tidak berapa balance,
dia memang nampak kering sangat sebab ada lebihan kuning. Saya cakap putih telur ni dia buat adunan kita banyak. Kuning telur dia lembutkan kita punya kek. So bila kadang-kadang kita daripada loyang 8 kita nak pergi loyang 10, kadang-kadang kita bagi 2 je adunan. Kita kira macam tu. Tapi kita terlupa sukatan kuning telur tu. Kadang-kadang you cakap kadang-kadang you cakap ada 1 biji telur lebih. Tambah je lah sayang. Ada ada telur tumpah, tambah je. Jangan, sebab kuning better ikut sukatan resepi. Sebab kuning telur tu kalau you terlebih dia memang buat kek you kering. Bukan kek aja, kalau biskut pun jadi kering, kontang juga. Tu jadi keras. Faham tak? Siapa tadi yang tanya? So biskut jadi keras, kek jadi kering. Macam tu. Kalau dia terlebih sangat kuning telur, dia jadi sangat, tekstur dia sangat-sangat rapuh juga. Itu sebab saya punya, kalau macam kek legit, saya campur dia juga sikit. Saya tak nak dia rapuh sangat. Lagi sedap lah, tapi pada saya macam, itu test saya rasa kot. Menjawab tak soalan? Boleh kasih komen. Alright, saya nak lapiskannya balik. So, saya settingkan. Right. Siapa yang tanya tadi? Saya lupa. Boleh respon yang bertanya tadi? So sedikit lah. Tak dapat nak tunjuk. Tak ada kamera dari atas. Kami terlebih kuning telur sebab ia keras sekejap tangan. Kami terlebih kuning telur sebab tu keras je. Sabar je aku Puan Dila. Bukan terlebih kuning telur tu lembut tangan Puan. Aduh hai Puan. So kalau saya ini saya tak guna teknik bagi-bagi adunan lah sebab satu color je lah. So saya letak kat sini, saya ambil timbang. Saya letak je ni atas timbang. Dan saya dapatkan berat saya. And then saya tuanglah saya punya adunan. Tak nampak kan? Tuanglah saya punya adunan ni masuk dalam ni. So saya akan lapiskan adunan yang seterusnya lah. Sekejap Saya kalau you all tak tanya, saya tak tahu apa yang you all nak cakap. Saya hanya cerita pasal saya melapis ni lah. Kalau you all tanya, saya respon. Harap-harap kek saya ni menjadilah kek tak ada telur ni. Macam ada 50-50 tak menjadi, tapi tak apalah. At least kita learn lah. Sebab telur ni dia fungsi dia mengikat, dia sebagai gam dalam kek lapis sebenarnya. Bukan dalam kek lapis je, dalam benda-benda lain. Kalau macam kita buat dough roti tu, dia ada dia ada bahan lain, tapi dia kalau campur dengan telur ni macam lembutkan dia punya dough tu. Saya baca buku resepi. Siapa nama kawan saya tu dah duk Singapura tak balik-balik sejak PKP. Buku resepi setebal ni, buku resepi pastry. Ditinggal dekat saya. Saya cakap, saya tak buat roti lah. Saya malas lah buat roti. Dia belajar resepi tu daripada chef lah. Chef yang dia bayar kelas 3,000 dia cakap. Tapi dia duduk Singapura lah. Customer jugalah. Dia tengok saya buat kek buah, kek marble pada 2020 tu. Lepas tu dia kasih saya resepi tu. Dia suruh saya photostat. Saya sampai sekarang tak photostat. Bukan saja tak photostat. Bukan. Tidak. Kalau kek jamaah, kalau melapis kek tu, setiap lapisan kita kena tunggu sejuk ke panas lagi. Okey, Puan jamaah dari mana Puan?
Kalau setiap lapisan jangan tunggu sejuk puan. Panas-panas macam saya tadi. Ni kek dah masak. Kek dah masak ni. Terus lapis. Jangan tunggu sejuk. Siap-siap. Kalau lapis nanti dia tak melekat. Tak melekat. Tak melekat. Lapis kek tersebut masa panas. Jangan rehat. Jangan ada rehat melapis kek. Sampai kek tu dah habis. Sampailah adunan ni dah habis. Dilapis. Barulah boleh tunggu. So, waalaikumsalam puan. Puan, madam. Puan Azrah Johari baru masuk. Kek apa tak teacher? Saya dah telur. Coba lo mu dapat berjaya. Berjaya, mesti berjaya tu. Siapa mupuk lagi nak puan dari Sabah tadi. Terima kasih puan. Kan kita dari Skudak Sabah. So, jangan ada berhenti-berhenti puan. Terus satu layer sambung sampai habis. Lepas tu, kalaulah you punya ada satu layer, anak aku pun nak live juga. Satu layer tu ada macam you terleka lah. Dia macam tergaring sikit lah. Macam you rasa, ada potensi layer tersebut tak melekat. So, apa you buat? Ni katakan layer you, nampak tak? Ada boleh respon, nampak tak? Ada meeting. Siapa yang ada meeting ni? Saya tak nampak. Saya tarikkan atas dulu. Siapa yang ada meeting? Sekejap. Nampak. Saya scroll ke atas. Okey. Teacher oven lama satu. Oven saya lama untuk satu layer. Patah pinggang. Siap 20 layer. Kenapa dia jadi macam tu? Awak guna setting ni lah, Zah. Dia jarang lah. Oven saya dari mak mentua saya punya tu, dia kata dari dia duduk Sabah, dari suami saya masih sekolah, saya boleh pakai lagi tau. Dia kalau lama sebab setting problem tu. Cuba kalau pakai yang lain macam mana? Testing dulu. Bakar biku okey tak? Bakar tu okey. Kalau tu awak kena settingkan ikut ni. Ikut termometer kecil ni. Awak letak kat situ pakai 150. Kalau awak bawah 50 liter, suhu awak try 150. Pakai tu. Dia kalau 20 minit tu lama sangat lah. Yang ini lain. Yang ini kek yang tak ada telur ni lain. Dia punya tekstur lain sikit. So tadi saya cakap. Okey Zah. Tadi saya cakap. Ini katakan kek lapis you tadi dah terkering tau. Apa you buat sebelum you masuk layer yang seterusnya, you ambil garpu. Cocok. Ataupun you ambil pisau, tapi garpu better lah. Pisau garis-garis. So baru masuk adunan terusnya. Sebab apa? Layer yang terkering tadi akan berpotensi tinggi terpecah bila kek you masak. Ada kek orangnya bukannya patah dua, terbelah dua. Ni 16 layer kek dia terbabak orang Sarawak Madah. Kek dia jadi terbelah dua. Ada dia telefon siapa lama dia tak mesej saya 2020. Ada kek dia terbelah dua. Tapi kek tu dapat diselamatkan. Saya luculah cerita dia tu. Kek tu lekat. Lepas tu supaya adunan tu menyerap kat dalam dan dia grip lah. Permukaan yang kering tadi dia tak grip. Kita nak gripkan adunan, nak gam adunan tu. So dia cakap dengan saya macam mana nak buat. Okey, saya cakap pergi tepek balik kek kau yang dah terbelah tu. Pergi tepek balik sebab kek tu moist lah. Pergi ambil cling wrap. Bungkus cling wrap tu 3 layer. Mampat-mampatkan betul-betul. Saya cakap ada kau letak dalam frozen tu seminggu. Lepas seminggu nanti nanti baru kita tengok jadi tak eksperimen kita. Lepas tu kan saya cakap dia keluar lah. Bila masa dia buat kek baru ni? Saya WhatsApp dia. Itu kek baru ke kek yang dah dibekukan hari tu? Lupa cakap kek hari tu dia cakap. Cantik lah dia. Dia ada share dekat group B. Dia ada share dekat group B. Budak tu yang lucu juga budak tu. Budak Iban tapi duduk kat KL.
Saya pernah tengok Oven Legend teacher. Nasi simpak bawa lari. Ada puan no? Boleh dah weh. 100 liter. 100 liter brand apa Zah? 100 liter kena pergi 180. Kalau SSODD tu, tu ada sikit masalah setting. You kena setting tinggi sikit. Dia orang kalau setting 150 tak masak-masak kek dia. 180 tak masak-masak kek dia. Oven SSO DD lah, something like that lah. Sampai ada salah seorang tu, dia cakap, malah lah akak nak lego oven ni, akak beli oven lain je. Dia jual lah oven dia. Kenapa jual? Baker pakai ni. Try ni. Baker sepatutnya, ni baker. Baker sepatutnya cantik sebab kebanyakan baker, dia M bar. Bar dia melingkar, heater dia melingkar. Kalau yang ini dia memang 3 cantik. Kalau L bar 2. Api tak cantik. Kalau ni selalunya dia masak cantik sebab dia punya api tu, dia punya heater tu macam S lah, M. Kalaulah dia problem juga tak masak, cuba tanya sebab kadang-kadang dia punya bar tu problem. Kalau kita buat kek lapis lah, you dah panaskan you punya kek kan. Tiba-tiba you dah setting kan, api atas you ni warna merah. Api oven atas tu warna merah. Itu ada masalah heater sikit lah. Sepatutnya dia tak warna merah. Sepatutnya dia tak warna merah. You bukan kerja memanggang ayam. Macam ni dia tak panas. Kalau you panas, suhu you start naik tau. Suhu you start naik, heater tu ada problem. Sepanjang melapis, dia heat aja. Masa heat dia je merah, nak naikkan suhu. Sepanjang tu dah stable apinya. Walaupun you buka masuk suhu you tak jauh lagi. Tak jauh lagi. So, kalau you macam buat teknik regangkan ni, sebenarnya you dah kasih turunkan suhu dia. Nanti api dia, heater tu boleh panas balik merah. Sebenarnya heater oven tu cepat merah. Oven tu problem sebenarnya. Walaupun baru beli, boleh bagi tahu toket dia ada warranty. Yang sebenarnya dia masa merah, masa grill saja. Ada kalau bakar kek lapis ke bakar ke biskut boleh tak merah. Melainlah kita buat oven manual dululah. Bukan conventional, bukan convection. Sekarang ni semua dah convection, dah berkipas lah maksudnya. Kalau konvensional dulu memang mudah nak merah. Kalau convection yang baru ni tak akan. Jarang kalau dia merah tu memang dia ada problem sikit lah. Siapa ni? Apa tu Zah? Betul. Apa yang betul Zah? So masukkan lagi. Saya punya kek ni. So saya touch up dulu saya lapiskan dulu ni. Right. Saya letak dia punya barang. Saya nak tengok tekstur dia sebab saya dia macam ni, dia ada bubble sikit tapi okey lah. Dia jadi macam sebab kandungan dia. Tapi tak apa, kita masukkan balik. Bakar. So ada soalan lagi? Betul lah cakap cerita tu. Apa benda tu? Apa yang cakap betul? Sekejap saya tengok dulu. Haji nampak. Biar nampak. Siapa lagi? Nampak. Baru terbabak. Keluar dah terbabak. Induk lah. Yalah kek kata terbelah dua. Terbabak lah. Nak ngojak kami tu. Bedem. Aduhai. Sabar je orang sabar, orang apa tak bunyi dengar. Lapor aja Puan Dila. Waalaikumsalam. Siapa soalan yang terkini tadi? Kejap saya scroll bawah. Faham. You all tak ada like, tak ada love naik. Manalah saya nampak you ada ke situ. Apa dia? Betul. The Bakers. Mana tadi? Sambil melapis ni, sambil ni memang rek kita guna kedua puan dalam oven. Tu oven berapa liter tu? Rek kedua tu kat arah.
Kak Ara berapa liter? Nak tahu juga berapa liter? Alah, kenapalah handphone ni? Tolong respon. Ataupun siapa-siapa tolong respon untuk Kak Ara berapa liter? Saya dia pakai glove ni, boringnya. Sudah nakal dah masuk. Nyanangnya. Betul lah. Alahai. Kenapalah susah sangat benda ni? Betul-betul. Saya dari Keluang live di sini, live di sini. Baru saya nampak latest punya Sharifah tu. Betul-betul Cici. Apa benda yang betul tu? Sejak siapa yang cakap betul-betul ni? Saya juga, okeylah, saya dari Keluang. Clear teacher, alhamdulillah. Lapis guna 19. Saya melapis 19 liter ni kecil, tapi boleh pakai sebenarnya. Boleh pakai. Ini boleh pakai juga, tapi you tak akan suka dengan hasil dia. Pada saya memang sebab dia punya tu, kalau macam ni kan kita pakai oven ni, kenapa oven ni pada saya tak sesuai lah. Kalau oven ni, oven biasa ni dia punya convection tepi je. So dia heat kat sini, dia punya heater kat atas. Kalau yang ini, digital ni, dia punya convection tu kipas tau. Convection dia kat tepi ada heater, back convection dia lagilah ada. So dia punya suhu tu memang kau-kau. Kalau buat roti, buat biskut memang cantik cepat. Kalau buat kek lapis memang rentok. Saya ada try, tapi kek lapis kering. Dia muka dia cantik. Dia memang tak mudah nak meregang, tapi tekstur tak dapat cantik walaupun guna semua bahan dah okey. Sebab dia slowly membakar layer bawah tu. Sebab back setting dia saya tak tahulah. Saya dah puas setting. Malas saya duduklah kat situ. Saya dah puas setting kan, susah nak set dia. Back conversion dia memang, saya dah buka kipas dia apa semua nak buy off tu. Alah, hantarlah kau kat situ. Beli-beli tak pakai kat situ. Tu back conversion dia. Kalau guna oven Noza, api atas bawah memang bagus. Sebab kawan memang guna oven tu. Siapa pernah guna oven Noza? Ni Noza apa? Noza yang ada guna air tu ke? Ataupun Noza yang ada air tu ke puan? Steam oven tu. Steam oven boleh pakai. Siapa pernah pakai? Noza boleh. Sebenarnya puan, dengar sini puan Dia sebenarnya, aku punya kek pula angus. Okey, tak apa. Saya saja dia slowkan api dia, jadi panjangkan masa. Sebenarnya oven semua brand boleh pakai. Walaupun Noza tu steam oven boleh pakai. Oven 19 liter yang non conventional, yang conventional boleh pakai. Oven Indon pun lagilah boleh pakai. Lagi oven elektrik ni lagi senang. Oven Indon lagi susah pakai. Lupa sudah puan berapa liter old school oven Elba. Kecil mana tu? 8 apa tu? Boleh pakai tak? Masuk ni berapa loyang boleh pakai? Kalau ni loyang 88 ni boleh masuk berapa? Kalau boleh masuk satu dalam sekitar 60 ke 50 ke 60 liter lah. Kalau masuk dua tu memang 100 liter ke atas. So puan jamaah dia oven Noza pun boleh pakai. Tak kisah, dia bergantung macam mana you handle setting dia. Setting bawah, setting atas. Kalau oven you tak ada api bawah pun tak apa. You bakar je dari, alamak kuat pula suara aku. You bakar, tak sedar ada mak. You bakar je dari first layer. Walaupun resepi tu ada cakap you perlu bakar api atas bawah. Tak payah, you bakar dari first layer tu. Api atas sampai last. Tak apa. Bila dah habis nanti you terbalikkan oven you, kek tu, kalau you rasa macam dia lembik sikit, you terbalikkan, letak atas loyang yang macam mana loyang biskut tu, you terbalik, you bakarkan balik. Okey. Sebab stove oven built-in tu kita nak setting ke api atas bawah untuk kek ni susah. Sebab saya dulu ada oven built-in. Saya pakai api atas sajalah. Kami pakai oven warehouse 100 liter. Macam ni bakar kek simpan tengah kah atau
Menyempun acuan dia bau kami makin marik 20 minit 180. Sekejap Puan, okey Puan Maya, si masak Gina. Okey, yang macam tu commercial. Apa dia cakap? Kejap aku ambil dia punya cermin mata dulu. Open commercial warehouse. 20 minit. You try pakai ni. You cari suhu dia berapa you setting. You pergi cuba beli ni. Thermometer oven tu. Sama tak suhu ni dengan suhu dekat ni. Siapa nama dia tadi? Kak Syaf Hamad tu. You try ambil thermometer ni. Letak dalam oven you. You setting kan. Dekat situ contohnya 180. Try dekat tengah. Tengok Try letak tengah paling tepat bacaan. Try letak tengah. Letak tepi, letak kat dalam. Try. Tak salah try. So, bacaan ni dengan tombol oven you sama tak? Sepatutnya kalau you cakap bermasalah dia mungkin ada beza. Kalau beza banyak you kena ikut bacaan ni. Kalau kat situ saya rasa ni macam setting suhu je lah. Kalau tak masak-masak juga, kalau ada panas, mungkin ada heater problem. Tapi kalau you dah pernah pakai, tak mungkin dia heater problem. Dia setting suhu dia. Okey, tengah drive. Ya, satu saja. Apa tu satu saja ke arah? Ke arah, dia tulis ke arah ni. Ada yang mungkin terlepas Okey cikgu. Risau juga sebab dan sepi guna api atas bawah. Atas bawah tapi setengah oven si ikut macam resepi tu. Betul. Sebab setengah oven tak ada function dia. Tapi saya cakap, dia tak ada api atas. Api bawah tu kadang-kadang dia tak ada. Memang kerap. Tapi api bawah, atas tu jarang tak ada. Sebab kadang-kadang dia combinekan bawah tu dengan kipas ke, ada yang tak suka. Tapi kalau ada atas yang you pakai je atas. Bawah tak apalah. Boleh. Oven built-in lah selalu macam tu. Boleh pakai. Tak ada masalah. Boleh? So, mungkin saya nak awal live saya. Saya nanti problem nanti. Sorry ni, saya sebenarnya tadi saya cari setting. Macam mana nak setting ni. Tapi tak dapat. InsyaAllah saya akan share lagi lah melapis ni. Saya akan melapis resepi lain. Saya akan tunjuk lah ada bawah sini, ada tepi sini. Ni sebenarnya tak clear. Facility saya ni memang sangat-sangatlah kekurangan. Satu tray saja boleh masuk dalam oven. Saya rasa dalam 50 lah. 50. Terpulang lah. Kalau you pakai buat biskut, mungkin tengah kot. Tapi kalau kek lapis, better paling bawah. Sebab sempit saya rasa kalau 50 liter letak tengah. Dan ni saya letak paling bawah. Ini dalam 50 lebih, 52 liter. Paling senang pakai oven baker 60 liter. Sebab baker Panasonic ni, baker dengan Kin ni, dia sebenarnya terpulang pada you all. Tapi baker dengan Kin, dia punya bar tu cantik. Kin dia ada 3 bar. Kalau baker dia punya bar tu, heater tu dia memang macam ni. Jadi pengagihan api tu cantik. Tak adalah yang masak atau apa semua. Baker okey. Elba 100 liter tu saya pakai okey lah. Okey pada saya lah. Kalau buat muffin tu memang ada yang masak, ada yang tak masak. Kalau yang tepi tu memang tak masak aja. Problem. Kalau buat kek butter pun tak berapa cantik. Tak cantik naik sekata. Kalau saya buat kek butter pun saya suka pakai ni. Kalau nak pakai satu je boleh. Kalau letak 2 tak cantik. Dia tak naik sekata. Walaupun dah kita letak overload sekilo. Taklah, tak ada letak overload sekilo. Sebab bukan apa pembahagian suhu dia tu. Membakar oven Indo 100 liter berapa suhunya kita. Oven Indo 100 liter, you kena tengok you you adjust api you lah. I nak tahu you letak kat mana. Kalau 100 liter untuk tu you 180 lah. 180. 35 okey, 170 suhu. Apa benda ni Syarifah Masrina ni. Tapi ovennya udah tinggal kenangan. Lebih kurang
Tapi you buat 35 liter 170 tu sebenarnya laju you buat tu. Kek you jenis kuning sikit. Tapi you masak laju. I tahu you masak laju tu. Betul tak, Sharifah? You masak memang paling-paling pun you lapis 2 jam dah siap dah tu. 2 jam dah siap. Betul tak? Kami mula kek butter. 2 jam siap. Paling laju lah. 170. Sebab kuat api dia. Kalau tu you try dululah. You try. Kalau saya tengok api. Kalau api dia kuat. Kalau oven Indo ni. Api kuat tak apa. You boleh ni. Regangkan pintu dia ke. Nak kontrol suhu dia. Geng-geng kek lapis. Geng kawan saya pun regang. Dengan kontrol pintu dia regang. Kalau tak. You kecil-kecil api dia pun terlampau kecil pula. Terlampau besar. Susah nak adjust. You pakai. Tu ada kat Nina. So, okay. Saya rasa nanti kita akan sambung pada session yang lain lah. Sik jual laju. Kadang bakar 2 kali. Sikit layer oven tu dah kat KL. Oh, alright. Tak apa. Sebenarnya ni saya testing jugalah. You testing. Macam kek evergreen tu, you try pakai. Sebab kek tu kan kek yang terkuning sikit pun tak apa. Macam kek apa lagi. Kalau kek yang cantik-cantik rainbow tu, kemudian dulu. Nak cuba pun tak apa. Tak ada masalah. Alright. Jangan lupa. Boleh saya nak end live boleh? Boleh? Kasih saya punya signal dulu. Thumb ke apa ke? Boleh? Macam tak berapa sudi je ni. Rosnah Rose is watching. Ada lagi? Kak Ara, terima kasih Puan. InsyaAllah Puan Kak Ara nanti awak tengok page saya ada lupa juga share. Jangan lupa share. Puan Asim, mem kita tu nang best mem. Betul. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Nanti resepi tak jadi. Tak apa, saya cubalah tadi. Saya tak puas hati juga dia punya tak ada. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi. Thank you semua sudah join saya. Walaupun InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada perkongsian baru. Okey. 4 cuan sekali kerja. Apa di pada itu? Teacher, kalau 4 cuan selalu sekali bakar normal sik 5 jam. 4 cuan normal ikut dengan capacity oven lah Puan, dengan jenis resepi. Kalau punya resepi yang macam macam prune ke apa ya okey normal. Pada kami ya normal. Tapi mungkin kita sampai 7 jam ya kita memang menjaga gila-gila lah kekemasan kek kita. Kami pun dalam malam pergi pun macam-macam kami berkedai macam kita memang akan maksimum 4 jam lah. Kita tanggal juga teksturnya. Teksturnya okey dah cantik jadi engkau dalam tu okey. Okey lah maintain tak jam. Tapi mun ada special cake yang VIP ke apa, kita mau kekemasannya luar dalam layer. So ambil dalam kadang-kadang 5 jam lebih aja lah. Mun kita hanya dah mau jerawat ke dekat layer ya apa-apa lah gelembung. Tu kadang tu 7 jam ni mula. Kami ada kat dayang nang pensan je kita nang penyabar lah kat dayang mula 7 jam ni kat dayang. Okey Puan Zara boleh itu normal sebenarnya. Selamat petang lambat masuk tak apa. Nanti kita esok kita tak live Kita start hari weekday sebab hari Sabtu tu saya ada macam aktiviti luar dengan anak lah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, sekian dulu daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Macam ni nak dapat French kiss. Miss ya. Nanti awak pergi cari Mama Zah. Klik komen atau mana-mana. Cari Mama Zah, tanya French kiss. Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, bye.